Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepadanya karena pagi ini kita masih lagi berada dalam keadaan bernyaman, masih lagi berfungsi sebagai hamba-hambanya, berfungsi sebagai manusia biasa, masih lagi boleh melihat, mendengar, bercakap, berjalan, makan, minum dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan meneruskan kehidupan kita ini dan berusaha untuk melakukan segala perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat hanya yang wajib dan yang sunat, dan tinggalkan yang haram dan juga yang makruh, dan yang harus dijadikan ibadah kepada Allah SWT. Bermakna 5 hukum yang Allah datang tu boleh memberi sumbangan pahala untuk kita. Bila berat pahala tu, ringan dosanya, apa kata Tuhan? Wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Apa tindak pun Allah redha. Redha tu artinya bagi dengan keseronokan, bagi dengan kegembiraan. Tak ada bagi dengan rasa berat, tak ada bagi dengan rasa tak seronok. Itu redha. Dia lebih besar lagi daripada lebih hebat daripada sabar. Sabar tu kita bagi juga, tapi yang rasa tak apa sedap itu sabar. Sabar tu sesuatu yang kita tak suka, tapi kita redha. Itu kita kena sabar. Jadi redha tu lebih besar pahala daripada sabar. Jadi mudah-mudahan Allah redha dengan kita dan Allah anugerah kita apa saja yang kita nak, dengan rasa keseronokan, dengan rasa kebahagiaan, dengan rasa tak ada apa, tak ada berat-berat rasanya. Itu Allah redha. Nak syurga Allah redha,
Nak makanan syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Nak apa pun Allah redha. Hiburan Allah redha. Nah, dalam syurga bukan ada apa lagi ya, bukan ada tukar apa lagi, bukan ada semayang lagi dah. Nah, yang ada hanya memuji Allah aja. Penuh aja. Bukan ada puasa lagi. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita tentang perkara-perkara yang akan berlaku di akhirat. Sebelum ini kita dah baca, kita dah belajar, dah bincang tentang perkara-perkara yang berlaku di akhirat. Sama ada gembira atau menderita. Ada dua kemungkinan di akhirat nanti. Kalau masuk neraka, menderita, seksa, azab. Tapi kalau masuk syurga, warna, gembira, bahagia. Mana-mana satu ya. Jadi dalam Quran ni dia cerita dua-dua. Kegembiraan pun ada, kesengsaraan pun ada. Jadi tengok ya. Baik. Untuk pagi ini kita sambung bacaan kita. Surah Al-Qalam. Betul? Untuk pagi ini kita sambung bacaan kita. Surah Al-Qalam. Betul? Surah Al-Qalam. Ayat muka suratnya 246. Betul? Surah Al-Qalam. Ayat muka suratnya 246. Betul? 246. Kita baca surah Al-Qalam. Qalam tu kan qalam ayah. 46, betul? 246. Kita baca surah Al-Qalam. Qalam tu kan qalam ayah. Qalam tu artinya pen, alat tulis. Makhluk yang pertama Allah jadikan sebelum jadikan manusia, sebelum jadikan langit, sebelum jadikan matahari, sebelum jadikan laut, sebelum jadikan gunung, sebelum jadikan apa saja. Nah, makhluk yang pertama yang Allah jadikan ialah qalam lah. Itu yang Allah jadikan pertama. Nah, bila jadi yang qalam, Allah perintah qalam tu, wahai qalam, tulis oleh kamu. Wahai pen, tulis oleh kamu. Nah, qalam pun tanya, pen pun tanya, nak tulis apa ya Allah? Apa nak tulis ya Allah? Jawab Tuhan, kamu tulis apa yang akan berlaku pada makhluk-makhluk yang aku jadikan nanti. Betul bahawa Allah jadikan langit dan bumi ini. Allah jadikan matahari, Allah jadikan bintang, Allah jadikan bulan, Allah jadikan pokok, Allah jadikan malaikat, Allah jadikan apa saja langit dan bumi ini, Allah jadikan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Maka jadi langit dan bumi. Bila jadikan langit dan bumi itu, pen pun tulis apa yang berlaku. Langit itu apa yang berlaku padanya sampai hari kiamat. Matahari itu apa yang berlaku padanya sampai hari kiamat. Manusia apa yang berlaku pada mereka sampai hari kiamat. Perempuan datang ni dah tulis siap dah. Udah ada tulis. Tempat tulis ni mengandung apa? Lauhum mahfuz. Kalau dekat kita ni papan batu tu lah, papan yang kita masa pergi sekolah. Ingat tak? Mana yang sebaya dengan saya tak pula, ataupun dekat dengan saya. Mana yang dah muda benar tu tak tahu. Mana yang umur sekarang ni agak-agak 60-an lah, dia tahu dah benda. Papan batu tahu, papan batu. Ada yang tak tahu? Semua tak tahu kan? Papan batu. Bawa ke sekolah, dah satu, dah dua, tulis papan batu tu. Dia ada alat tulis yang namanya qalam. Orang dia kata kalam. Dia pun tulis tu. Udah tulis tu, nak pakai lagi macam apa? Padam. Tu tulis lagi, tu padam. Tulis kan? Betul lah, tu namanya qalam. Nak madamnya macam mana? Nak madamnya macam mana? Pakai jelio lah. Tak nak masa ke mana? Ya Allah, semua muda-muda lelaki je. Tahun 50-an, darjah 1 masih itu lagi lah. Tahun 50-an, kalau dia dah sekolah darjah 1.
Sampai ke 60-an. Pakai kawan batu lagi, kawan tulis lagi. Namanya lauf. Fi lauhim mahfuz. Apa saja yang berlaku pada diri kita sudah tertulis di lauh mahfuz. Macam hari ni hari Selasa 26 ya, 26 ya. Hari Selasa 26 November 2024 akan ada pengajian di Surau Ijtimaiyah Sungai Keroh. Jangan datang oni ada terus. Jangan datang Setiama, Muna, Lima, Enak, itu datang. Yang ngaji orang Haji Ibrahim, dah tulis tu, siap tu. Yang sana tu tak datang. Dia sakit perut, dah tulis tu. Siapa yang tak datang tak tulis, yang datang tulis, yang tak datang tulis. Tu apa yang nulis apa? Kolam tu, pen tu nulis. Orang lepas ini kan ada jamuan agak ni apa saya tahu. Kalau ada tulis tu. Ada jamuan, ada teh, ada kopi, ada apa entah. Nasi lemak agak ni lah. Ada cekodok. Semua dah tulis tu. Yang nulisnya pen tu, kolam. Semua tulis tu. Kemudian ada yang terjatuh, umpamanya tergelincir. Tulis tu. Kalau dia ditakdirkan jatuh, dah tulis di apa di pen tu. Semua dah tulis oleh kolam tu. Yang namanya al-kolam. Cakap Melayu yang pena. Atau lebih senang, lebih faham pen. Alat tulis. Surah Al-Qalam. Dia bermula daripada ayat 1 lah. Tapi ini di sini tulis 42. 42 modelnya. Padahal patutnya ayat 1 tapi tak ada kena-mengena dengan akhirat ayat 1 tu. Dia bermula dari perkataan nun. Nun. Khabar harkat tu. Nun tu khabar harkat. 6 harkat. Panjang ya. Nun. Wal qalami wa ma yasqurun. Itu nama permohonan model tapi tak kena-mengena dengan akhirat. Jadi tak ada dikabarkan di sini bermula daripada ayat yang ke 42. Bukan 24 kan, ayat yang ke-42. Ayat yang ke-42 ya. Dia mula-mula yauma yukshafu an saqin. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Punya ayat ya. Ayat yang ke-42. Sekali lagi. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Cakap Melayu apa? Tengok ayat Melayu. Yauma tu di hari. Di hari yang dising-singkan. Kain tu sing-sing naik kata. Naik kata nama sing-sing. Sing-sing kain. Dari betis dan diseru mereka kepada sujud. Jadi kain itu sampai ke betis dan disuruh untuk sujud. Sujud komen. Tetapi mereka tidak berdaya. Tak lalu lagi nak sujud. Jadi akhirat tak boleh nak sujud lagi lah. Kan dalam dunia ni malas nak sujud, malas nak sembahyang. Orang asal manahin juga. So di akhirat tak lalu nak sujud lagi lah. Di hari yang dising-singkan kain dari betis, kain dah betis, dising kata, dan disuruh mereka kepada sujud komen, tapi dia tak lalu nak sujud, tak larat nak sujud, atau tak erti nak sujud, tetapi mereka tidak berdaya. Ya, yang ke-43, tengok ayat yang ke-43. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Berarti kat Melayu apa? Mereka menundukkan kepala. Apa tunduk? Tanda malu. Tak orang mengangkat kepala bila suruh sujud tak boleh sujud. Tunduk kepala dia. Malu dia.
menundukkan kepala, iaitu pandangan. Ditimpa kehinaan, Allah hina dia. Padahal di dunia pernah mereka dipanggil untuk sujud. Di dunia tu ada panggil untuk sujud, tapi tak siap. Ada dalam dunia ni semayang, perempuan, ada tak semayang dalam dunia ni. Ada seruan supaya kita semayang. Hayya ala solah, ada tak? Mari kita semayang, tapi nehen je. Ngalau aja, suruh aja masuk. Pada orang tengah azan. Lebih teruk lagi, dia nari pula tu. Orang tengah azan tu sampai nyanyi. That's the way I like it. Aha. Tanda sujud. Itu malu tu. Tunduk kepalanya. Mereka menundukkan kepala, iaitu pandangan. Ditimpa kehinaan, Allah hina dia pun terasa hina. Padahal di dunia pernah mereka dipanggil untuk sujud. Dikala mereka dalam selamat sejahtera, mereka tengah selamat di dunia ni, sihat walafiat, kaya-kaya, mah terbahat siku, tokoh besar, rumah pula besar, tapi semua sujud tak nak. Nehen, tahu nehen? Apa nehen? McDonald, buat tak kerti je. Ada ke tak ada manusia betul? Ada. Bukan perempuan yang jawab, saya bukan kata perempuan ni ya. Tapi orang tempat lain lah. Banyak hantar sujud ni. Lebih-lebih lagi orang kati, orang tak tersujud. Orang tak beriman, orang bukan Islam, nak sujud. Orang Hindu nak sujud. Dia semayang cara lain. Orang Kristian tak nak sujud kan? Tak nak. Dia semayang duduk, nyanyi pula tu. Orang Kristian semayang nyanyi, tahu tak? Tahu lagu ni? Ya Allah. Tahu ke tak tahu lagu orang Kristian? Tak tahu nak nyanyi ni? Tahu ke tak? Apa lagunya? Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bell is ringing, morning bell is ringing. Ding dong dong, ding dong dong. Itu lagu Kristian tu. Kerti apa? Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Brother John tu apa? Bukan Abang John. Padre John, Padre John. Morning bell sering apa? Loceng pagi berbunyi, loceng pagi berbunyi. Apa bunyi ya? Macam mana bunyi ya? Ding dong dong, ding dong dong. Itu lagu Kristian. Kalau ada cikgu depan saya yang awak ngajar lagu itu. Tapi saya masa jadi cikgu tu saya ngajar, saya tak tahu. Lagu itu dia je. Secara Kristian saya terima Tuhan tak? Puan-puan terima ada Tuhan ke dah? Dah. Dia nak sembahyang cara kita tu. Bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu ya. Tapi orang yang ni bila sampai ke akhirat, dihina lah. Kan dipanggil sujud tak nak sujud, panggil sembahyang tak nak sembahyang, so beriman tak nak beriman, tu dia orang kafir lah. Itu yang dihina tu, dia kasih hina, dia merasa hina, memang dihina pun ya. Mereka menundukkan kepala itu pandangan, ditimpa kehinaan. Padahal di dunia pernah mereka dipanggil untuk sujud. Dikala mereka dalam selamat sejahtera, mereka tengah selamat, tengah sejahtera, tengah seronok, tengah gembira, tengah bersukaria, tengah pergi ke pasar raya, beli barang ini, beli barang ini, duit besar-besar dalam beg tangan tu. Tapi semua sujud tak nak. Itu. Rasa hina. Tunduk pandangan dia. Persis, apa dia persis? Seolah-olah itu persis. Persis sebagai seorang pesakitan, orang pesakit, orang yang sakit di depan pengadilan. Orang dengan sakit, depan itu ada hakim memutuskan apa yang patut laku untuk dia. Di depan pengadilan, yang tak berdaya, tak boleh buat apa, tak berdaya.
Nah, apa? Hina dina. Hina, kalau hina dina itu. Hina dina. Berpakaian compang camping. Sedangkan masa dunia dulu pakaiannya tu lah. Pakaian tu lah. Miniskirt. T-shirt. Depan tulis apa? Ya Allah. Depan tulis apa? Kiss me. Belakang tulis apa? No problem. Jalan pun lengang-lenggok. Macam itik. Itu macam itik. Ya Allah, tak macam itik. Macam itik. Lagi apa? Pulang petang, lan tiada, lan melenggang bibirnya merah, delimanya merkah. Delima mereka kain tinggi sebelah betisnya membayang. Itu dia Nona. Ada orang Singapura, Nona sungai keruh. Itu macam itulah dia masa dalam dunia dulu. Terus mayang tak nak, terus sujud tak nak. Jenuh tu bila. Jadi hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Nih berarti tu. Besok hina dirinya. Persis sebagai seorang pesakitan di depan pengadilan. Tak berdaya, hina dina, berpakaian compang camping, misalnya compang camping pakaiannya, baju koyak, seluar koyak dan sebagainya, compang camping, dibentak lah, dihentak lah, dibentak supaya bersujud, dipaksa sujud tu, tetapi tak berdaya, nak sujud tak lalu, tak berdaya, lemah artinya tak boleh nampak. Fisik pun lemah, badannya lemah, tak boleh nak nampak. Bukan mati ya, tak mati sana tak ada mati-mati. Macam mana lemah pun tak mati, kena bakar, tak mati, kena balon, tak mati, kena pulpur, tak mati, kena cincang, tak mati. Kerana mati dah mati. Dah ada dah kita cerita tu, mati itu dah mati. Allah jadikan mati itu seperti seekor kebas. Kemudian diletak di titian antara syurga dan neraka. Kemudian disembelih kebas tu. Kebas tu sebenarnya bukan kebas, mati tu. Dibentuk dijadikan sebagai kebas. Maka disembelih kebas tu, maka matilah mati. Faham tu ni? Tahu ke faham mati ke mati? Matilah mati tu. Tahu? Mati matilah mati. Betul mati lagi lah. Supaya siksa tu sentiasa ada. Tak hilang-hilang. Itu tidak dimatikan. Kalau matilah, dicincang mati, dibakar mati, dipukul mati, apa macam perempuan. Kalau matilah dia akhirat esok, tak ada sakit lagi. Faham ke kata ni? Cara orang mati sakit ke? Perempuan tak nak tengok orang mati ke? Sakit ke tak? Ada komplain ke? Jangan tak sini sakit aku ada. Orang mati tu dimandikan oleh tukang mandi tu, ada ke dia ngapa? Tak, ini tak boleh sakit ada kan? Dia tak ada rasa apa-apa, geli, medak, sakit, medak, apa medak. Kalau dia dah mati. Itu dia akhirat tu begitulah. Kalau dia mati tak terasa sakit. Ini tak ada mati. Itu yang rasa sakit dia. Dia cincang terasa sakitnya, dia bakar terasa panasnya, dia herit terasa heritan tu. Semua terasa. Kerana dia tak mati-mati. Kerana mati itu sudah mati. Mati sudah mati, tak ada terasa mati lagi. Dia tanggunglah penderitaan. Itu seksa-seksa di neraka ya. Begitulah. Tatkala mereka dalam selamat, kemudian persis sebagai orang pesakitan di hadapan pengadilan. Tak upaya sujud, tapi dibentak untuk sujud, dipaksa supaya sujud. Pengadilan betul hina dina berpakaian compang camping, dibentak supaya bersujud tapi tak berdaya, lemah fizik. Lemah fizik tu zahirnya kasih macam lemah tak nampak. Dan fizikat badannya lah lemah katanya. Sebagai sindiran bahawa mereka ketika hidup di dunia
di dalam keadaan selamat sejahtera. Hidup dunia senang lenang. Ya, nari je kerjanya, nyanyi je kerjanya, makan je kerjanya, hiburan je kerjanya, senang lenang. Seronok belak ketawa, kak dalam dunia. Nah, esok diderita tu. Termasuk dunia ya. Di dalam keadaan selamat sejahtera, diperintah Allah untuk bersujud, suku semayang. Termasuk dunia ya. Di dalam keadaan selamat sejahtera, diperintah Allah untuk bersujud, suku semayang. Mereka tidak melakukannya, tidak melakukan semayang tadi. Sekarang di akhirat itu di dunia suku semayang tak semayang. Di akhirat, sekarang di akhirat disuruh semayang, tetapi tak berdaya. Berdiri pun tak lalu. Kerana bukan masanya bagi untuk bersujud atas semayang. Di akhirat tak bersujud lagi, tak ada semayang lagi. Sebuah pun tak lalu, tak upaya. Demikianlah suasana orang-orang yang tak mau bersembahyang selama hidup di dunia ini. Orang tak sembahyang tu dia ada neraka khas untuk dia kau. Untuk orang tak sembahyang tu ada neraka yang khas untuk dia. Apa nama nerakanya? Kuih perdana baginya. Apa nama nerakanya? Ya Allah. Sin Qaf Ra. Apa? Saqar. Nama nerakanya apa? Saqar. Salah satu neraka namanya Saqar. Neraka ada berapa perempuan? Ini nak kawatan ngaju agaknya. Neraka ada berapa? 7. Yang pertama, ya Allah, diam tak ya? Yang pertama namanya Jahannam. Sebut. Sekali lagi. Yang pertama Jahannam. Yang kedua Jahim. Kakak nak tanya, kamu tak tahu siapa? Saya sebut dulu. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar yang saya sebut tadi. Sin Qaf Ra, Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Bukan Sa'ir dia, Sa'ir. S-A-I-R, Sa'ir. Itu yang keempat. Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Laza. Lam, Za, Ya tak ada titik. Laza. Itu 7 neraka. Okey, nak tes balik. Yang pertama namanya apa? Sekali lagi, one more time. Yang pertama nama apa? Jahannam. Bagus. Pandai murid-murid tadi kau cikgu ni. Yang kedua namanya apa? Jahim. Sebenarnya mau ke Jahim ni. Latarawunnal jahim. Orang nama tu? Summa latarawunnaha ainal yaqin. Surah apa? Surah At-Takasur. Kamu akan dapat melihat jahim. Kemudian kamu akan melihatnya dengan rasa yakin benar. Betul ya? Ya weh. Jahim ya. Yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Saqar. Saqar ni untuk orang tak semayang. Orang suku semayang tak semayang juga. Adakah masuk neraka Saqar? Ditanya orang dalam neraka Saqar tu, ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Qalu, berkata mereka, lam naku minal musallin. Kami terdiri daripada orang yang tak semayang. Jadi orang tak semayang tu akan dimasukkan neraka namanya Saqar. Sebenarnya kan? Dan angkat kampung sebenarnya. Itu Saqar. Yang ketiga, yang keempat namanya Sa'ir. Sa'ir itu untuk apa? Untuk mereka yang menerima kitabnya dari belakang. Kita menerima kitab ada 3 cara tau. Yang pertama dengan tangan kanan. Yang kedua dengan tangan kiri. Yang ketiga cucuk dada itu tembus sampai ke belakang, ambil dari belakang. Nak yang mana? Nak yang mana antara 3 tu? Nak yang tangan kanan. Kalau dapat tangan kanan bahagia ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, hisabnya cek cincai-cincai.
Dan dia akan kembali bersama keluarga dengan rasa gembira. Dia jumpa dengan keluarga yang gembira. Semua isteri gembira, dengan anak-anak gembira, dengan cucu-cucu gembira, dengan menantu-menantu gembira, semua sekali. Bukan semua orang dapat ni. Nabi pun dia tak dapat. Rasul pun dia tak dapat. Nabi Nuh tak dapat. Anaknya seorang masuk neraka. Nabi Lut tak dapat. Isteri yang masuk neraka. Tapi kalau kita dapat, itulah yang paling menggembirakan. Ya? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Itu saya tadi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, tucuk dada tu tembus ke belakang, ambil ke belakang. Fasawfa yad'u subura, dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku. Jerit. Saya ni boleh cukup jerit lagi lah. Patut jerit lagi tu. Kuat lagi. Orang jerit teman-teman ni. Aduh, orang jerit ya. Saya suara tak betul kuat lagi dah. Tapi esok lagi jerit. Mudah-mudahan bukan kita lah, orang lain ya. Wa yasla sa'ira, dan akan dimasukkan dalam neraka yang bernama sa'ir. Model jerit, aduh, itu masuk dalam neraka sa'ir. Itu yang keempat. Yang kelima namanya khutamah. Apa nama sebut? Sebut sekali, khutamah. Kalla lajumbatanna fil khutamah. Bahkan mereka akan dimasukkan neraka bernama khutamah. Itu khutamah. Yang kelima. Yang keenam, hawiyah. Sebut hawiyah. Kita coba. Ada mana ayat? Fa ummuhu hawiyah. Ada. Maknya adalah hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahalanya ringan, dosanya berat, maka dia meremakkan hawiyah. Sebenarnya kan? Beremakkan hawiyah. Mak dengan anak apa buat dia mak? Ya Allah, dia tak pernah anak kan? Anaknya umur setahun, 2 tahun, apa buat dia mak kan? Apa buat kan? Tak ada buat apa-apa? Tak pernah anak dengan dia. Anak kecil apa buat? Dia bela-belanya lagi apa? Dia topuk-topuknya lagi. Dia peluk-peluknya. Dia kira. Dia cium-ciumnya je dah. Lagi? Dia lambung-lambungnya je ke dah. Lagi? Dia timang-timangnya. Itu mak dengan anak. Habis itulah. Dia meremakkan hawiyah. Hawiyah tu apa? Api neraka yang bersangatan nalanya. Jadi maknya. Api neraka jadi maknya. Api neraka tu yang memeluk dia. Api neraka tu yang mencium dia. Api neraka tu yang menimang dia. Siapa nak kalangan? Tenang kat kampung. Mana dia? Ini kamera ada tau. Wa ma adraka ma hiya. Kalangan. Tenang kat kampung. Mana dia? Ini kamera ada tau. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahu ke kamu apa yang dikatakan hawiyah? Itu api neraka yang bersangatan nyalanya. Itu yang nombor 6. Yang nombor 7 namanya lazza. Kalla innaha lazza. Itu nama neraka. 7 neraka ya. Nak yang mana? Nak yang mana perempuan pilihlah. Nak yang mana? Jahannam. Nak. Jahim. Nak. Nak mana? Semua tak nak. Satu pun tak lalu kita nak orang neraka ya. Itu dia. Itu dalam neraka. Jangan tak betul ya. Jadi dalam dunia suruh semayang, tak semayang dia. Biasa suruh semayang, tak lalu. Tak ada berdaya. Kerana bukan tempat untuk semayang di akhirat pun. Tak sesuai pun. Di akhirat mana dia semayang pun. Sekarang di akhirat disuruh semayang tetapi tak berdaya. Kerana bukan masanya lagi untuk bersujud atau semayang. Di akhirat tak ada lagi lah. Nak semayang di dunia dulu. Demikianlah suasana orang yang tak mahu bersemayang. Selama hidup di dunia ni. Kalau ada yang hidup dalam dunia tak nak semayang, esok siap lah ya. Berat bagi mereka bersemayang itu.
Berat rasa nak semayang tu. Tak senang. Di dunia ni. Berat no rasanya. Malas dia rasanya. Di dunia. Berat bagi mereka bersemayang itu. Sekalipun pekerjaan semayang yang sebenarnya ringan saja. Semayang ni berat ke ringan, puan-puan? Ya Allah. Adik korang pun. Semayang ni berat ke ringan. Sekarang ni. Yang dunia ni. Berat ke ringan? Tak jawab lagi. Berat ke ringan? Ha? Ringan. Semayang ada kan sampai 2 jam. Berapa lama? Berapa lama semayang? Ada sampai 3 jam. Berapa lama semayang? Paling lama pun 5 minit aja. Tidak lama benar tu 5 minit tu. Ada setengah tu 2 minit dah selesai. Allah. Salam. Ada tak? Macam tu pelatu. Tahu tu pelatu? Laju benar. Bacaannya laju, gerak-geriknya laju dan sebagainya. Padahal dia ringan benar. Paling lama pun 10 minit lah. Itu lama benar tu. Kalau dia baca yang ikut aturan tu. Lama tu ya. Jadi semayang ringan aja sebenarnya. Tapi kalau tak semayang, di akhirat itu akan apa dia? Berat dalam dunia ini. Berat bagi mereka bersemayang itu. Sekalipun pekerjaan semayang itu yang sebenarnya ringan saja. Mereka tak sanggup melakukan semayang kerana tidak ada kepercayaan akan adanya kehidupan di akhirat. Dia tak percaya dah mati, udahlah. Bukan bangkit lagi. Dia tak percaya ke hal akhirat. Tak percaya bahawa dia akan dibangkitkan dari kubur. Pergi menuju kepada masyar. Tak percaya akan titian siratal mustaqim. Tak percaya akan syurga, tak percaya neraka. Itu yang semayang hidah masyar. Tak percaya akan titian siratal mustaqim. Tak percaya akan syurga, tak percaya neraka. Itu yang semayang hidah masyar. Tak percaya akan titian siratal mustaqim. Tak percaya akan syurga, tak percaya neraka. Itu yang semayang hidah